Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Farha Fakrazi dalam Berita Pagi. Perubahan semasa yang berlaku memerlukan Felda meneroka bidang baru bagi menjamin kehidupan peneroka. Justru model baru Felda diperkenalkan mencakupi program pembangunan peneroka, pengukuhan koperasi Felda dan penggunaan teknologi terkini dalam pertanian pintar. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapan sempena sambutan Hari Peneroka Felda 2020 peringkat kebangsaan berkata matlamatnya untuk membantu peneroka meraih pendapatan lumayan. Saya dimaklumkan projek rintis program pembangunan peneroka ini di Felda Bukit Rokan Negeri Sembilan yang bermula sejak bulan November 2019 telah menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan dan memberi manfaat langsung pada lebih 300 orang peneroka. Kejayaan projek rintis ini akan dijadikan contoh untuk dilaksanakan di semua tanah rancangan Felda seluruh negara yang akan melibatkan hampir 31,000 orang peneroka. Projek 4 tahun itu melibatkan peruntukan RM1 bilion. Memiliki tanah pertanian luas, Felda turut berpotensi menjadi peneraju pertanian pintar di samping pengeluar makanan utama negara. Perdana Menteri turut mengajak peneroka berganding bahu meneroka dan mengusahakan khazanah tanah rancangan Felda. Untuk tujuan itu, 15 projek keusahawanan dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia dikenal pasti. Saya yakin kerjasama ini akan mewujudkan peluang perniagaan dan juga peluang pekerjaan baru pada warga Felda dan sekaligus meningkatkan pendapatan saudara dan saudari sekalian. Kerjasama ini mensasarkan 3,170 usahawan baru dalam tempoh 5 bulan dengan menggunakan fasiliti di Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Dalam pada itu, RM200 juta diperuntukkan untuk naik taraf dan selenggara jalan kebun peneroka di tanah rancangan Felda seluruh negara. Pelaksanaan projek ini dijangka akan meningkatkan produktiviti, pengeluaran hasil peneroka dan yang lebih penting akan mengurangkan beban hutang peneroka selama ini yang terpaksa menanggung kos pembaikan jalan kebun masing-masing. Selain itu, RM45 juta turut disediakan bagi naik taraf asrama Semai Bakti Felda di Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Kuantan. Asrama itu menyediakan kediaman selesa untuk anak-anak peneroka sekaligus meningkatkan kecemerlangan mereka dalam bidang pendidikan. Dalam pada itu, Bank Pertanian Malaysia Berhad Agrobank memberi kelonggaran syarat pinjaman bagi generasi baharu Felda untuk memiliki rumah menerusi skim perumahan generasi baharu Felda PGBF. Menurut Perdana Menteri, peminjam turut menerima kadar pembiayaan 110% daripada harga rumah dengan nilai maksimum RM300,000. Saya nak menyampaikan suatu berita gembira pada hari ini. Pihak Agrobank telah bersetuju memberikan kelonggaran syarat pinjaman di samping menawarkan kadar faedah yang lebih rendah kepada pemohon yang layak. Kadar pembiayaan juga lebih tinggi iaitu 110% daripada harga rumah dengan nilai maksimum RM300,000. Harga minyak sawit mentah CPO kini mencecah RM2,400 setan. Ia kembali mengukuh selepas mencatat penyusutan bagi tempoh Januari hingga April lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata pengukuhan itu didorong keyakinan negara pengimport minyak sawit terhadap kecekapan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional.
sebelum ini kita menerima harga komoditi sawit sebanyak RM250. Tetapi pada hari ini harganya telah mencecah kepada RM480. Dunia melihat perkara ini sebenarnya, dan hubungan baik dua hala antara kita bersama dengan negara-negara luar, umpamanya seperti China dengan negara India, kita telah menjalinkan hubungan yang baik. Dengan negara Timur Tengah, kita telah mengadakan hubungan yang baik, serta negara-negara lain. Maka pada hari ini rakyat dapat kembali menikmati, khususnya masyarakat yang bergantung kepada komoditi sawit ini sendiri. Pada akhir Mei lalu, India kembali mengimport bahan mentah itu dari Malaysia setelah berhenti berbuat demikian selama 4 bulan berikutan ketegangan hubungan diplomatik Kuala Lumpur Delhi semasa pentadbiran kerajaan terdahulu. Komoditi sawit menyumbang RM64.84 bilion ringgit atau 4.76% kepada KDNK negara. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung selama 25 hari bermula 13 Julai hingga 27 Ogos 2020. Manakala Dewan Negara pula akan bersidang selama 11 hari bermula 2 September hingga 23 September 2020. Menerusi kenyataan media, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah mengeluskan SOP pelaksanaan persidangan Parlimen. Antara dipersetujui ialah saringan suhu badan, pemakaian pelitup separuh muka, penyediaan cecair pembasmi kuman dan penjarakan sosial. Semua ahli Parlimen, pegawai kerajaan dan petugas media perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum dibenarkan masuk. Hanya ahli parlimen dan pegawai dibenarkan masuk ke Dewan Persidangan, manakala hanya petugas media dan penjawat awam dibenarkan berada di bangunan parlimen. Tenaga Nasional Berhad akan membuat penyelarasan semula bil elektrik bagi bulan April, Mei dan Jun berikutan diskaun tambahan yang diumumkan di bawah Bantuan Prihatin Elektrik BPE. Ketua Pegawai Runcit TNB Mengkat Jalaluddin Megat Hassan berkata pengguna akan mendapat penyata terperinci bagi ketiga-tiga bulan tersebut berserta bil semasa Julai dalam tempoh terdekat. Di bawah BPE tambahan, kesemua 7.66 juta pengguna domestik akan menikmati penggunaan elektrik percuma hingga RM77 sebulan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, penggunaan elektrik antara 601 hingga 900 per kilowatt jam sebulan akan diberi diskaun 10%, tambahan 8% daripada kadar diskaun sedia ada. Bagi pelanggan yang telah membuat bayaran dalam bulan-bulan sebelumnya, tidak perlu risau kerana kita akan kreditkan bantuan ini di dalam dalam bil bulan Julai, dan pelanggan akan melihat kredit itu dimasukkan, dan kemungkinan di bawah itu kalau semuanya telah dibayar sebelum ini akan mendapat kredit yang negatif dan boleh di-offsetkan untuk bulan-bulan selanjutnya. Pelanggan akan menerima penyata terperinci dalam tempoh 7 hari selepas bacaan meter dibuat. Kumpulan pertama pelanggan meliputi 450,000 pengguna dijangka menerima penyata terperinci bermula Jumaat ini. Pelanggan juga boleh menyemak melalui aplikasi MyTNB atau laman sesawang syarikat tersebut. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menyempurnakan logo baru Johor Corporation J Corp. Logo itu dijangka dilancarkan pada suku ketiga tahun ini. Logo baru itu dipersembahkan dalam lawatan baginda ke Ibu Pejabat J Corp di Menara Kontar, Johor Bahru. Ia dihasilkan seiring dengan penyusunan semula jenama syarikat dalam pasaran tempatan dan antarabangsa. Dalam lawatan itu, Sultan Ibrahim turut dipersembahkan taklimat korporat oleh Presiden dan Ketua Eksekutif J Corp, Datuk Syed Mohamed. Pembentangan antara lain menyentuh mengenai transformasi dan pelestarian perniagaan. Datuk Syed turut mempersembahkan hasrat syarikat untuk mengetengahkan beberapa produk untuk memasuki pasaran serantau. Sempena ulang tahun kedua pengisytiharan Georgetown sebagai tapak warisan dunia, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP menganjurkan program kayuhan warisan di bandaraya itu.
Pengurus Georgetown World Heritage Incorporated, Hijaz Sahari berkata program dilaksanakan mampu memberi nilai positif kepada masyarakat. Okay, the culture, like here we have uncle important the features that important. Semuanya sebenarnya kita nak menjaga nilai-nilai keunggulan sejagat, yang mana di kawasan ini kita banyak ada peniaga tempatan dengan bangunan-bangunan warisan yang sedia ada. Kita perlu sentiasa menjaga dan memantau supaya pengisytiharan tapak warisan dunia itu sentiasa terjaga. Program kayuhan juga merupakan salah satu cara untuk menjana kembali ekonomi negara. Usaha itu selari dengan kempen menggalakkan kehadiran pelancong. 7 keluarga yang terkesan akibat ribut 29 Jun lalu di Dungun, Terengganu mampu menarik nafas lega setelah menerima bantuan akibat bencana terbabit. Penduduk dari 4 kampung itu menerima sumbangan barangan untuk membaiki rumah rosak. Sumbangan disampaikan Pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah, Senator Datuk Razali Idris. Menurut beliau, selain barangan, setiap keluarga turut menerima bantuan wang tunai antara RM500 hingga RM1,000. Dan ini sebenarnya satu aktiviti yang biasa yang dilakukan oleh pihak ketengah kepada mereka yang terlibat dengan kecelakaan ataupun apa-apa yang mengakibatkan kerosakan rumah ataupun bantuan-bantuan lain seperti mana yang kita buat yang terdahulu. Jadi alhamdulillah, dan kita akan teruskan program sebegini. Mungkin akan ditambah baik lagi ataupun akan ditambah lagi peserta di samping kita membantu Yang Berhormat kawasan Dungun Abang. Penerima merupakan penduduk Kampung Padang Pulut, Bukit Merah, Delong dan Felda Kertih 3. Dalam bencana alam itu, sebahagian bumbung rumah mangsa mengalami kerosakan teruk akibat dibadai ribut kuat. Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Bertemu kembali, seorang lelaki Bangladesh yang didakwa menohmah dan berbohong mengenai layanan pihak berkuasa terhadap pendatang asing tanpa izin. Parti ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diburu. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai lelaki berusia 25 tahun itu diminta menghubungi pihak berkuasa. Dia dikenali sebagai Mat Raihan Kabir, nombor pasport BW0974403 dan beralamat terakhir di Jalan Lokiu, Ibu Negara. Suspek dituduh membuat dakwaan tidak berasas menerusi temu bual dengan media antarabangsa Al Jazeera yang membuat laporan khas berhubung parti di negara ini. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini menuntut Al Jazeera memohon maaf kepada rakyat Malaysia terhadap laporan yang tidak wajar, berniat tidak baik, mengelirukan dan membuta tuli itu. Pihak pembelaan bagi perbicaraan kes bunuh Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund, Nazir Hassan mengemukakan bukti baharu. Bukti tersebut merupakan perbualan melalui WhatsApp antara tertuduh pertama Samirah Muzaffar dengan Pegawai Polis ASP Muhammad Nizam Daud. Perbualan itu dibacakan semula oleh peguam bela yang mewakili Samirah Muzaffar iaitu Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah di Mahkamah Tinggi Shah Alam.
Dalam perbualan pada 16 Ogos 2018 itu, ASP Nizam meminta Samira menjelaskan mengapa WhatsApp telefon milik Nazrin masih aktif pada bulan Julai, sedangkan hasil semakan dengan pihak bomba mendapati tiada kad SIM dalam telefon tersebut. Samira kemudiannya memaklumkan kad SIM tersebut telah dikeluarkan oleh anggota bomba. ASP Nizam menegaskan telefon dan kad SIM itu sepatutnya tidak boleh diusik selagi belum dibawa ke makmal. Menurut saksi pendakwaan ke-24, pegawai bomba Abdul Malik Makdui, telefon bimbit itu diserahkan kepadanya dalam keadaan basah oleh seorang anggotanya yang meminta supaya diserahkan kembali kepada Samira. Saksi bagaimanapun tidak dapat mengecam identiti anggota tersebut sambil menyangkal perbuatannya itu kerana tidak mahu anggota tersebut dipanggil menjadi saksi. Saksi menambah kad SIM tersebut dikeluarkan bagi mengelak rosak. Selain itu, saksi pendakwaan ke-25 iaitu pemandu Nazrin Ahmad Idri Abdul Rashid memberitahu Mahkamah hubungan Nazrin dan dua anak tirinya baik dan dilayan seperti anak kandung sendiri. Perbicaraan bersambung esok. Seorang wanita didenda RM6,000 selepas mengaku bersalah membuang janin dikandung ke dalam lubang kumbahan. Teman lelakinya bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Maria Resipora mengaku bersalah kerana menyembunyikan kelahiran bayi pramatang tahun lalu. Hukuman terbabit diputuskan Majistret Kasyur Rahman Abang Ahmad di Labuan. Sekiranya gagal membayar denda, tertuduh bakal dipenjara 9 bulan. Dalam kejadian itu, Maria bersama tertuduh lain didakwa melakukan kesalahan tersebut pada awal pagi 4 November lalu. Janin bayi itu ditemui keesokan hari oleh pekerja syarikat kumbahan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Teman lelakinya yang merupakan penjawat awam bakal dihadapkan semula ke mahkamah 20 Ogos ini untuk pengerusan kes. Golongan belia di ibu negara yang terjejas pekerjaan akibat COVID-19 digalakkan menyertai program pembangunan usahawan anak muda kota. Melalui program tersebut, 1,122 ruang perniagaan disediakan di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, 169 lokasi strategik telah dikenal pasti untuk membuat ruang perniagaan. Program dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Perbadanan Putrajaya dan Yayasan Wilayah Persekutuan itu akan berterusan sehingga 2023. Dan tempat ini akan dibuka kepada permohonan orang ramai, khususnya usahawan muda. Kita nak menggalakkan anak-anak muda, barangkali yang lepasan universiti ataupun mereka yang bekerja hilang pekerjaan dan mereka nak cuba menceburi dalam bidang keusahawanan begini, maka mereka boleh pilih tempat dan kita akan pilih pula mereka yang sesuai. Tan Sri Anwar Musa ditemui pada sidang media selepas membuat tinjauan projek River of Life Fasa 2 di sekitar Jalan Masjid India. Lagi peluang rezeki buat mereka yang terjejas akibat COVID-19. Tekun Nasional membuka 500 tempat menerusi skim Tekun Mobilpreneur 2.0 yang menawarkan pembiayaan sehingga RM10,000. Melalui program itu, peserta boleh menjadi pekerja sektor ekonomi gig atau penghantar makanan, barangan dan keperluan harian berdaftar. Setakat ini, 48 pemohon telah mendaftar skim perkenaan dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. 5 daripadanya telah diluluskan. Hingga sekarang ini, kita punya sasaran ialah 500 riders buat ini initially. Pembiayaan hanya 2,000, tapi repair motosikal tu saya ingat cukup 2,000 tu. Dan hingga sekarang ini seramai 250 rider diluluskan permohonan dengan nilai 400 lebih ribu. Dengan sendirinya kita masih ada dana ni lah. Masih ada dana ni lebih 500,000 juta lagi tinggal. Jadi masih ramai yang boleh memohon dan tapi dengan bersyaratlah permohonan ni. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran Tekun Mobilpreneur 2.0 di Ibu Negara.
Lembaga Zakat Selangor sedang mengkaji semula konsep agihan zakat berikutan pentambahan keluarga fakir miskin di negeri Selangor. Ini kerana badan itu menjangkakan bilangan golongan itu bakal mencecah 80,000 isi rumah sehingga hujung tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, Saipul Yazan Mat Yusof, memaklumkan situasi tersebut berlaku disebabkan ketidaktentuan ekonomi susulan pandemik COVID-19. Dan apabila kita merujuk kepada kajian MIER, WHO, Bank Negara dan sebagainya, kita membuat unjuran kita sendiri dan kita dapati hasil daripada data-data yang kita dapat, berkemungkinan pada hujung tahun ini keluarga fakir miskin mu'alah akan bertambah daripada 70,000 menjadi 80,000. Jadi di pihak Zakat Selangor, hasrat kami memastikan bahawa pertambahan 10,000 ini dapat kami santuni dengan kita melihat semula bagaimana kita nak agihkan dan kita memastikan bahawa prioriti pertama kita adalah untuk meletakkan makanan di meja mereka ini. Jadi kita terpaksa melakukan kajian semula terhadap konsep agihan kita supaya mereka yang bertambah ini 10,000 ini juga dapat kita bantu. Beliau ditemui selepas melancarkan aplikasi e-Dompet QuickPay hasil kerjasama dengan syarikat serba Dynamic IT. Aplikasi itu diperkenal bagi memudahkan saluran pembayaran zakat secara dalam talian yang lebih selamat. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Beralih ke berita luar negara, Naib Presiden Ecuador Otto Sonnenhosner mengumumkan peletakan jawatan. Pengumuman mengejutkan itu dibuat 8 bulan sebelum negara terbabit mengadakan pilihan raya. Pemerhati berpendapat pengisiran dengan Presiden Lenin Moreno sejak beberapa bulan lalu menjadi punca. Pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores. Y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. Y eso haré. Presiden Brazil Jair Bolsonaro sah positif COVID-19. Perkara itu diumumnya sendiri. Bolsonaro bagaimanapun memaklumkan dirinya berada dalam keadaan baik dan hanya memiliki gejala ringan. Pemimpin sayap kanan itu mencetuskan kontroversi di Brazil apabila berulang kali melanggar langkah pencegahan dan memperkecil risiko virus itu. COVID-19 sudah meragut 60,000 nyawa di Brazil dan menjangkiti 1.6 juta orang. Selepas hampir 4 bulan ditutup akibat COVID-19, Dubai kembali dibuka kepada pelancong bermula semalam. Pembukaan semula itu dilakukan biarpun negara terbabit terus mencatatkan peningkatan kes jangkitan. Semua pelancong dikenaki mengemukakan keputusan ujian COVID-19 dalam tempoh 4 hari daripada tarikh penerbangan. Sekiranya belum mengambil ujian, mereka boleh berbuat demikian sebaik tiba. Pelancong bagaimanapun perlu dikuarantin sementara menanti keputusan negatif jangkitan. Tindakan Kerajaan Emiria Arab Bersatu itu dilihat sebagai langkah terdesak memulihkan ekonomi negara yang banyak bergantung kepada sektor pelancongan. Ketika ini, kes COVID-19 di negara Teluk Terbabit telah mencecah lebih 52,000 kes dengan 324 kematian.
Kita beralih ke berita sukan. Pemain bola sepak dari Kongo, Marcel Kasongo Kalonda boleh melupakan hasrat beraksi untuk Harimau Malaya. Ini kerana Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mendapati dakwaan mengatakan dirinya mempunyai keturunan Malaysia adalah palsu. Setiausaha Agung FAM, Stuart Ramalingam dalam kenyataannya memaklumkan dokumen diserahkan pemain itu untuk program naturalisasi adalah tidak sahih. Susulan semakan dengan Jabatan Pendaftaran Negara itu, Badan Pentadbir Bola Sepak tersebut memutuskan untuk menutup terus proses dan langkah berikutnya. FAM turut memberi amaran kepada mana-mana pihak untuk tidak melakukan perkara sama. Berdasarkan peraturan FIFA, pemain asing hanya boleh berkhidmat untuk mana-mana pasukan kebangsaan sekiranya ibu bapa atau datuk dan neneknya berasal dari negara terbabit. Kalonda sebelum ini mendakwa mempunyai datuk dan neneknya berasal dari Sabah. Melaka United MU menafikan dakwaan mengatakan dua pemain import meninggalkan pasukan akibat layanan buruk yang diberikan kepada mereka. Jurulatih MU Zainal Abidin Hassan sebaliknya berkata kedua-dua pemain import Narupon Wild Putson dan Kuran Simfens bertindak keluar dari pasukan kerana sebab peribadi. Saya menafikan kenyataan itu adalah salah tafsiran yang tersebar di dalam surat khabar. Pertama tentang Karen Singh. Karen Singh dia minta untuk berhijrah selepas meneliti permintaan beliau. Kami masih lagi menimbangkan tentang isu gaji. Beliau tidak ada tertunggak gaji, saya rasa. Tentang Nazar pun sama begitu, kerana terlalu lama beliau di sini, tekanan yang beliau terima, masalah COVID, dan juga saya tak nafikan kelewatan gaji membuat beliau memilih pilihan daripada keluarga beliau. Tetapi daripada kenyataan itu, layanan tidak baik dan juga tidak mendapat gaji yang lama, itu tidak benar, saya menafikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Stadium Han Jebat, Melaka. Berita pagi berakhir di sini. Saya Farha Fakrazi. Assalamualaikum dan salam hormat.